GSK Cangkaibull, ilmu dicari, namanya juga sudah terperi. Izinkan saya memperkenalkan diri, Megai Afif Danish nama diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana. Tajuk cerita saya pada kali ini ialah penculik dengan anak yang cerdik. Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki yang kerjanya menculik kanak-kanak untuk dijual. Kadang-kadang kanak-kanak itu dijadikan hamba suruhan. Kawan-kawan, janganlah kita membuat perkara yang boleh menyusahkan orang lain. Baiklah, sekarang dengarkanlah cerita saya yang seterusnya. Pada suatu hari, penculik tersebut telah menculik seorang kanak-kanak lelaki yang sedang tidur. Kanak-kanak itu diheretnya ke dalam hutan. Mereka menempuh semak samun dan belantara. Pada suatu ketika, kanak-kanak itu berfikir bagaimana hendak memperdayakan penculik itu. Kanak-kanak itu mendapat satu akal. Dia pun menjatuhkan badannya sambil menjerit-jerit kesakitan. Tangannya menekan perutnya. Puas penculik itu memujuknya. Dia tidak mahu berdiri. Dia masih terus menangis. Akhirnya, penculik itu terpaksa mendukungnya. Begitulah kawan-kawan. Kita mesti gunakan akal fikiran yang rasional jika kita menghadapi masalah. Kawan-kawan tahu apa yang dibuat penculik itu untuk menghiburkan hati kanak-kanak itu? Untuk menghiburkan hati kanak-kanak itu, penculik itu pun bercerita. Namun, kesemua ceritanya tidak masuk akal. Kononnya, ada sebatang pokok kayu. Pokok kayu itu sangat besar. Ia lebih besar daripada kesemua pokok yang ada di dunia ini dikumpulkan. Ada juga sebilah kapak. Kapak itu juga sangat besar. Sebelah matanya di timur, sebelah lagi di barat. Demikianlah besarnya kapak itu. Kawan-kawan tahu apa katanya? Ada seekor kera besar. Bila ia bergerak, bergoncanglah seluruh dunia. Kononnya itu gempa bumi. Ada juga sebatang rotan. Rotan itu juga amat panjang. Panjangnya dapat melingkari 7 daratan dan 7 lautan. Akhirnya, kata penculik itu, ada sebuah rumah. Rumah itu luar biasa besarnya. Jika orang melempar telur dari bumbungnya, nescaya lambat sampai ke tanah. Sesudah menjadi seekor ayam, barulah ia sampai. Kanak-kanak itu mencari akal. Penculik itu bijak orangnya. Kesemua ceritanya tidak masuk akal, tetapi menarik. Jadi, kanak-kanak itu hendak mengujinya. Kanak-kanak itu terus bercerita. Kononnya, pada zaman dahulu, ada sebuah gendang. Gendang itu amat besar. Jika dipukul, semua manusia mendengarnya. Bunyinya juga sampai ke langit. Penculik itu berasa hairan. Dia pun bertanya kepada kanak-kanak itu. Tidak mungkin ada gendang yang sebesar itu. Katanya, kayu yang besar diperlukan untuk membuat gendang yang besar. Kalau ada kayu yang besar pun, bagaimana hendak menebang pokok kayu besar itu? Dengan pantas, kanak-kanak itu menjawab. Pokok kayu yang besar yang diceritakan oleh penculik itulah yang digunakan untuk membuat gendang yang besar. Kapak pula digunakan untuk menebang pokok kayu besar itu.
Penculik itu terus mencabar. Dia bertanya kepada kanak-kanak itu, dari mana kulit gendang besar itu diambil? Apa pula yang digunakan untuk mengikatnya? Kata kanak-kanak itu, kulit kerbau yang diceritakan oleh penculik tadi yang digunakan untuk membuat gendang besar itu. Manakala rotan panjang pula digunakan untuk mengikat gendang besar. Bijak betul kanak-kanak itu. Ingatlah kawan-kawan, kita janganlah berputus asa jika kita menghadapi masalah. Kita mesti yakin kita boleh menyelesaikan masalah itu. Penculik itu belum berpuas hati. Dia bertanya lagi, di mana hendak gendang besar itu disangkutkan? Kanak-kanak itu pun menjawab, rumah yang luar biasa besar itulah gendang besar itu disangkutkan. Penculik itu terfikir, kanak-kanak ini akan mendatangi masalah kepadanya jika dibawa. Akhirnya penculik itu memulangkan kanak-kanak cerdik itu kepada keluarganya. Akhirnya penculik itu ditangkap. Begitulah kawan-kawan, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan jatuh ke tanah jua. Selicik-licik penculik itu akhirnya ketangkap juga. Anak Cina bermain congkak. Congkak dimain di atas kotak. Kalau kita seorang yang bijak, fikirkan dulu sebelum bertindak. Sekian saja cerita saya pada hari ini. Semoga ia boleh dijadikan iktibar kepada semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah.